وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Jadi Allah itu ialah Tuhan yang telah memperindahkan setiap sesuatu itu, yang telah menciptakan akannya. Kemudian Allah kata tentang manusia, untuk manusia pula Allah mulakan penciptaan al-insan. Insan, siapa insan? Aku tadi. Daripada apa? Daripada tanah. Daripada tanah. Kita kat Perak ni, ataupun yalah kat Perak ni lagi dekat. Sebab kita ada tak menghasilkan sesuatu daripada tanah? Apa dia tu? Labu sayung. Pasu, kan? Apa sifat pasu? Kuat ke lemah? Sebab dia daripada tanah, dia senang jatuh, pecah. Bukan besi. Besi jatuh macam mana pun takat-takat kemek je. Tapi pasu jatuh ke mana? Hancurlah, berkecai terus. Itu sifat manusia ni, tanah. Tanah tu bukanlah hebat. Tapi dari segi nutrien tu kita fahamlah. Dari segi komposisi dia tu, dia punya ketahanan dia tu lemah. Kemudian Allah kata apa dia pula? Summa ja'ala, kemudian dia jadikan naslahu, keturunannya, min sulalatin. Jadi daripada Adam AS, ayah kita Adam AS dan ibu kita Hawa, bila mereka tu berkahwin, mereka memancarkan air mani. Itu sunnatullah. Itu ketetapan dia. Untuk mendapatkan zuriat melalui pertemuan di antara mani lelaki dan mani perempuan. Tetapi dengan jalan yang halal, iaitu pernikahan dululah. Tetapi kata Allah di situ, min ma'in mahin. Kita semua ni daripada air yang mahin. Siapa manusia? Siapa aku? Soalan dia. Apa jawapan kita sekarang berdasarkan dua ayat ni? Aku ni lemah dan hina. Lemah sebab apa? Asalnya tanah. Hina kerana apa? Keluar daripada saluran apa? Kan? Saluran yang berkongsi, ayah kita membuang tinja dia. Tinja ke? Kalau urin dia. Kan? Saluran yang sama, betul tak? Tetapi itulah kita asalnya. Jadi sebab itulah kita minta perlindungan kepada Allah, sebab kita ni yang diciptakan yang pertama sekali. Yang kedua, dalam keadaan apa dia? Lemah dan hina. So kalau kita sedar diri kita, barulah kita ni hidup dalam keadaan tawaduk, khudu' datang muka bumi ini. Nampak? Jadi apa jawapan kita yang pertama? Siapakah aku? Apa nak senaraikan tadi? Satu, diciptakan, kan? Poin daripada surah ni. Diciptakan. Bukannya ada sendiri. Yang kedua lagi apa tadi? Lemah, kan? Tanah tu kan? Lemah. Yang ketiga? Hina. Kita boleh tambah lagi dalam surah 4 ayat 28. Muka surat 83. Surah 4 ayat 28. Muka surat 83. Muka surat 83. Dah jumpa? Baik, tengok di hujung ayat tu. Di hujung ayat yang ke-28 ini.
Kita baca yang ujung je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah diciptakan al-insan. Al-insan siapa? Aku. Soalan hari ni kan, siapakah aku? Dha'ifan. Lemah. Jadi Tuhan kita yang mencipta kita bagi tahu manusia itu lemah. Kalau lemah, kena minta perlindungan tak? Kena minta lah. Sebab tu kita kena minta perlindungan sekarang. Okey, dah sedar dah. Poin pertama Allah sebut tentang kita ni lemah. Lemah tu macam mana pula? Lahir-lahir tu memang tak tahu apa-apa. Kan? Lahir-lahir tu lemah, tidak berpakaian, tidak berharta, tidak mampu berbicara. Tapi sentiasa dilindungi, perasan tak? Lahir-lahir ada orang tolong pakaikan pakaian dari segi kehidupan kita seluruhnya. Lahir-lahir ada orang tolong suapkan makanan. Ada orang ajarkan kita cara berjalan. Jalan pun tak reti. Kita ajar, ada orang pegangkan tangan kita. Itulah ibu dan ayah kita. Yang pertama sekali pakaikan baju kita siapa? Nurse. Kemudian Allah kata lagi, tengok dalam surah 30 ayat 54. Tambah lagi, surah 30 ayat 54. Muka surat 410. Muka surat 410. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang telah menciptakan kamu min da'fin, daripada keadaan yang lemah. Lemah tu termasuklah air mani tu. Air mani lemah tak? Lemah, air. Kan? Dia terpancar. Orang cuci je kan air tersebut. Bila dia terpancar kena pada pakaian. Kemudian pula, tak boleh hidup lama sperma tu. Sperma berapa jam? 72 jam dia boleh tahan pun. Lama tak boleh simpan ke. Kemudian Allah kata apa pula? Daripada keadaan lemah itu, Allah jadikan dia kuat. Allah yang jadikan dia kuat. Kemudian Allah jadikan dia kembali lemah, tapi Allah tambah sedikit tanda, iaitu syaibah. Apa syaibah? Uban. Jadi digabungkan antara apa? Perkataan du'afan dengan syaibah. Itu semua adalah apa yang Allah ciptakan. Yakhluqu ma yasha'. Allah cipta apa yang ia kehendaki. Itulah manusia tu, lemah. Sifat dia lemah. Dia kuat pun sekejap je. Berapa lama pun boleh kuat. Waktu Allah kata dan akhir Allah kata wahwal alimul qadir. Jadi manusia itu lemah. Tapi kadang-kadang, bukan kadang, Allah jadikan sekejap dia kuat. Baik, itu A lah, manusia iaitu diciptakan lemah. Okey, bukan A, sinilah 1, 2, 3. Okey, seterusnya 1, 2, 3. 4. Apa pula lagi manusia ini?
Tulis kat sini lah. Sekali lagi ya. Ni kita gabung terus. Okey, sekarang dah berapa poin dah? Diciptakan. Aku ni siapa? Aku ni makhluk yang makhluk tu yang diciptakan lah maksudnya. Kemudian sifat dia macam mana? Lemah lagi hina. Okey, kalau begitu keadaannya, patutnya hidup dia macam mana atas muka bumi ni? Kalau dia tahu dia lemah dan hina, tunduklah kan. Tapi Allah kata dalam surah 17, surah 17 ayat yang ke 67. Surah 17 ayat 67. Maksud apa? 289. Ke surat 289. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Cuba lihat, ada perkataan insan kan di situ. Jadi Allah kata dalam ayat ni, dan apabila kamu, suatu mudarat itu timpa ke atas kamu fil bah, di lautan. Allah cerita satu keadaan di laut, ada orang naik kapal, lepas tu kena badai yang kuat. Dalla man tad'una. Dalla, lenyap orang yang kamu nak seru, nak tak tolong. Illa iyyah, melainkan Tuhan saja ada ketika itu, Allah sahaja. Falamma, maksudnya orang tu meminta kepada Allah ketika dia ada kesulitan. Falamma najjakum, tak kala kami selamatkan dia bukan najjakum tu dia. Najjakum, tak kala dia menyelamatkan kamu, telah menyelamatkan kamu, illal bar, ke daratan, a'radtum, kamu berpaling. Ini disebut sebagai apa? Lepas dah tolong, betul? Tu kita tulis seperti kacang lupakan kulit. Lahir tadi lemah kan? Macam-macam dia tak ada. Tapi bila dia ketika dia kuat itu, yang Allah bagi dia kuat itu, dia ingkar kepada Allah. Allah kata, siapa tu? Siapa tu? Wa kanal insan, Allah kata. Dan adalah al-insan itu kafura. Sangat kufur. Kufur tu apa dia? Kafura daripada perkataan kafara. Kafara maksudnya apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Masya Allah. Kafara ni dari segi bahasa maksudnya ialah tutup. Apa dia? Tutup. Kalau kita belajar bahasa Arab, kafara ni fi'il madi. Ini madi ni. Kata kerja past tense lah. Kalau isim dia, iaitu orang yang menutup, disebut kafirun. Kafirun. Ini dia punya isim fa'il disebut.
Apa terjemahan kafirun? Yang menutup. Yang menutup. Kalau jamak tu apa dia? Banyak banyak, plural. Ialah kuffar. Kuffar. Apa maksud kuffar? Orang-orang yang menutup, jamak. Okey? Tengok dalam surah 57. Surah 57 ayat 20. Muka surat 540. Muka surat 540. Jadi kita kena ingat sama-sama satu kelas hari ni kita ingat apa maksud kafara dari segi bahasa asalnya. Kita kata kafir lah. Sabar dulu. Itu dari segi syarak tu. Tentang orang kafir. Kita faham dari segi bahasa dulu. Macam solat. Apa maksud solat? Doa kan? Doa. Tapi adakah solat tu maksudnya pagi tadi dah solat subuh belum? Dah. Dia berdoa je. Tak kenalah. Dinamakan solat itu ialah dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu paling ringkas lah. Tapi dalam tu penuh dengan apa? Doa. Cuba cari dalam ayat ini perkataan kuffar. Cuba cari dalam surah 57 ayat 20 ini. Cari perkataan kuffar. Yang ada Quran perkata lagi senang. Saya nak dengar suara ibu-ibu. Jumpa tak perkataan kuffar pada surah 57 ayat 20, muka surat yang ke-540. A'jabal kuffar. Al-kuffar kat situ, ibu tolong baca terjemahan dia yang perkata tu. Apa dia terjemah? Tak dengar. Al-kuffar je saya nak. Tak nak a'jabah tu. Ada yang terjemah para petani angkat tangan dalam Quran dia. Ada yang terjemah yang penanam ada tak? Penanam. Ada kan? Kat sini, ayat ini, nanti bacalah penuh. Kita nak ambil kalimah tu sahaja. Perkataan kufar dekat sini, daripada perkataan apa tadi? Kan kita kata orang-orang kufar. Pernah dengar tak orang-orang kufar? Orang kafir lah kan? Ayat ini bukan cerita orang kafir yang sembah berhala tu. Kufar kat sini maksudnya petani. Siapa yang suka bertani kat sini? Boleh angkat tangan. Kalau mufrad atau singular kafir. Kalau jamak dia apa tadi? Balik jumpa kawan, hai kafir, boleh tak gitu? Kawan dia angkat cangkul betul. Jangan buat main lah, sebab orang tak tahu kita buat main pula kan. Mentang-mentang kita tahu kan? Tak boleh begitulah. Perkataan tak boleh double-double macam tu. Tapi hakikatnya, maksud kafir ialah yang menutup. Kenapa petani dinamakan kafir ataupun kufar? Dia tutup benih. Petani ni dia tutup benih daripada apa? Matahari. Dia tutup dengan apa? Tanah. Jadi dinamakan dia sebagai apa? Kafir. Ataupun jamak dia apa tadi dalam Quran ni? Kuffar. Faham tak? Okey. Sebab tu petani dalam bahasa Arab juga disebut kuffar. Walaupun dalam ayat lain, perkataan kuffar itu bukan petani. Jangan semua pula terjemah petani je semua. Orang-orang kufar dicampak dalam neraka. Petani dicampak dalam neraka. Jangan begitu. Kan? Tengok kepada konteks ayat. Jadi baru kita nampak kenapa orang kafir yang kafir itu dinamakan kafir. Sebab dia tutup hati daripada iman. Sekarang ni kita baca surah ni tadi. 1767. Buka balik surah 1767 tu. Lupa nak suruh tanda tadi kan? Kena cari balik. Apa cerita pada surah 1767 tadi? Allah kata, ada orang tu dia ada masalah. Bila Allah tolong, Allah keluarkan dia daripada masalah, lepas tu dia berpaling. Lalu Allah kata, manusia itu kufar. Kufar tadi maksud dia apa? Tutup. Apa maksud dia? Apa yang dia tutup? Tutup hati dia daripada nak tunduk kepada Allah, satu. Kalau kita kata kufur nikmat, sekarang faham tak? Apa maksud kufur nikmat? Kufur apa tadi kufur? Tutup. Allah yang bagi dia nikmat. Sepatutnya dia kena syukur. Tapi dia kufur. Nampak?
Syukur dia kena zahirkan. Kufur dia tutup. Lawan dia. Jadi orang yang kufur ni dia tutup. Siapa? Dia tutup nikmat tersebut. Jadi orang tak tahu. Macam contohlah. Baju ni ke? Kan? Phone ni ke? Apa-apa yang kita pakai sekarang ni. Bag ke? Oh cantik bag hari ni. Biasalah. Padahal kawan dia bagi. Kan? Dia orang ingat dia yang beli sendiri ke contoh. So dia tutup tak? Tutup apa? Tutup siapa yang berikan. Jadi Allah yang tolong dia. Lepas tu dia tutup pemenolong tersebut. Jadi Allah kata itulah sifat manusia yang kita kata dalam bahasa Melayu apa dia? Seperti kacang lupakan kulit. Jadi sifat-sifat begini siapa yang suka? Memang syaitan sukalah. Sebab tu kita kena minta perlindungan pada Allah ni. Sebab aku ada sifat yang demikian. Sifat-sifat yang dia terdedah, dia trigger kepada syaitan. Nampak tak? Itulah dia aku kat sini. Kena tahu aku siapa dulu. Dah lah lemah. Tapi bila Allah tolong, dia lupakan kulit. Kacang lupakan kulit. Syaitan cukup suka. Ini grade A punya untuk aku kacau. Contoh maksudnya begitulah. Oh okey, patutlah aku kena minta perlindungan kepada Allah. Sebab apa? Aku ni dah lah lemah. Lepas tu lupa. Memang terdedah kepada gangguan. Baik, aku dah faham sekarang. Begitu. Nampak? Lagi apa lagi Allah kata dalam Quran? Dalam surah 17 juga. Tengok ayat ke-100. 17 ayat 100. Ya, qul law antum, muka surat 292. Jumpa tak? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Cuba perhati terjemahan ayat yang ke-100 ini daripada surah Al-Isra, surah yang ke-17. Katakanlah wahai Muhammad, kamu ni, kalau kamu Nabi Muhammad suruh dikatakan, Allah suruh Nabi Muhammad berkata, "Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi." Kalau kamu ni memiliki kesemua perbendaharaan rahmat Allah. Semua yang Allah nak berikan tu bagi pada kamu. Izal la amsaktum khasyata al-infaq. Nescaya apa dia? Kamu pasti menahan. Imsak tu, menahan. Daripada apa dia? Menahan daripada dibelanjakan. Kenapa? Takut nak infak. Jadi Allah kata apa dia? Wakanal insan. Siapa insan tadi? Aku. Siapa insan tadi? Aku kan? Siapakah aku tadi mula-mula kita cerita? Al-insan. Jadi Allah kata manusia itu qatura. Sangat kedekut. Qatura tu sangat kedekut. Siapa yang suka orang-orang yang kedekut ni? Syaitan. Memang syaitan kan menjanjikan apa kepada kita? Menakut-nakutkan kita kepada apa? Kepapaan. Nak belanja pada jalan Allah, dia takut-takutkan kita. Kan besok anak kamu nak makan apa? Tu anak kamu baru lahir tu. Tiba-tiba masjid nak minta untuk buat masjid baru dan sebagainya ke? Untuk sumbangan orang fakir miskin ke? Nanti dulu, anak kamu tu baru lahir. Nanti 20 tahun lagi nak masuk universiti macam mana? Baik kamu daftar dulu, sijil apa tu? Kasih kelahiran untuk ni simpanan dia. Oh. Kenapa jadi begitu? Innal insan, ke sini Allah kata apa? Wa kanal insan qatura. Dia sangat kedekut. Siapa yang takutkan dia tentang kedekut tadi ataupun siapa yang takutkan dia kepada kepapaan? Syaitan. Dia terpedaya.
Jadi kita ini terdedah tak kepada gangguan syaitan? Bila terdedah kepada gangguan syaitan, syaitan ni kerja dia apa? Nanti kita akan lihatlah soalan yang ketiga tu. Siapakah syaitan? Syaitan ni kerja dia satu je. Nak perdaya kita untuk bawa masuk neraka, tu je. Jadi kita ni terdedah tak? Oh ya Allah, terdedahnya aku ni. Sebab tu kena minta apa? Perlindungan. Kena minta perlindungan. Okey. Lagi apa dia lagi Allah kata dalam Quran? Ayat yang ke-11 juga. Ayat yang ke-11 pula. Surah 17 lagi. Surah 17, ayat yang ke-11. Muka surat 283. 283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dan manusia itu seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana mereka berdoa untuk kebaikan. Lepas tu di hujung tu Allah kata sifat manusia macam mana? Wa kanal insan, dan adalah manusia itu. Siapa manusia tadi? Aku. Ajula. Gopoh.